Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja dan puji kami angkatkan setinggi-tingginya kehadap-Mu ya Allah. Maha suci-Mu wahai Allah, dahulunya kami tidak berada di tempat ini. Engkau-Lah wahai Allah yang maha berkuasa, maha berkehendak. Sejauh ini perjalanan hidup kami dan jauh lagi perjalanan ini wahai Allah. Bantulah kami agar kami sentiasa mengingati-Mu, mensyukuri limpahan kurniaan-Mu dan memperbaiki bekal kami, amalan kami kerana dan untuk-Mu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang berusaha Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa, ayahanda bunda sidang jemaah, alumni jemaah haji yang mendambakan istiqamahnya kemabruran, bakal jemaah haji, bakal jemaah umrah yang sedang menunggu giliran. Semoga kita hamba-hamba Allah, semoga kita pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakal-bakal arwah, bakal-bakal ahli syurga. Apa khabar semua? Kita masih lagi terus bercakap tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Inilah tempat tinggal kita bersama abadi. Allahumma amin. Muka surat 1. Mari bercerita berkaitan dengan syurga agar menjadi motivasi istiqamah di dalam ketaatan. Saya yakin jemaah biasa dengar ada perkataan yang kita pun tak pasti sejauh manakah perkataan itu. Kata-kata itu berkata, kita tidak boleh beramal kerana syurga. Tak boleh. Kita kena beramal kerana Allah. Tak boleh kita beramal kerana ada syurga ni. Tak boleh. Kita kena beramal kerana Allah. Kalau kita beramal kerana syurga, itu macam tak betul, tak boleh tu. Kita kena clear. Ataupun sebaliknya, kita tak boleh takutkan neraka, kita kena takutkan Allah. Dia mari perkataan macam tu. Kita pun tak pasti tak ya. Perkataan itu telah disanggah oleh ulama akidah. Ulama akidah menyanggah perkataan itu. Kerana dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala kaitkan keampunan dan rahmat dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya ayat yang biasa kita dengar, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh Uiddat lil muttaqin. Surah Ali Imran. Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah dan juga syurga yang disediakan untuk kamu, luasnya langit dan bumi. Allah Ta'ala sediakan syurga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala kaitkan keampunan, taubat, segera mohon ampun kepada Allah dengan syurga. Allah kaitkan. Memang Allah Ta'ala suruh kita clear dalam ayat itu. Menurut ulama tafsir, dikaitkan dengan keampunan, istighfar kita, ibadah kita dengan syurga. Dalam bab neraka, dalam bab neraka kita dah pernah sentuh sebelum ni. Dalam surah At-Tahrim,
Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan tentang apa yang ada dalam neraka, malaikat. Dalam ayat-ayat lain cerita pula tentang menu dalam neraka. Masya Allah. Agak detail cerita syurga dan neraka di dalam Al-Quran, bukan dalam hadis. Hadis syarah lagi. Dan insyaAllah buku kecil ini disusun untuk tujuan itu, agar kita ada motivasi. Hari ini kita dah biasa dengar orang nak jadi jutawan. Ustaz, sebelum umur 30 saya nak jadi jutawan, lepas tu saya nak rehat. Saya sendiri dengar. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Jutawan, nak jadi jutawan, banyak wang. Motivasi. Jadi motivasi yang paling genuine dalam hidup beragama ialah cintakan Allah, cintakan Rasul, cintakan janji-janji Allah, janji-janji bagi Nabi SAW. Ketika sahabat Nabi berada dalam keadaan kesusahan yang amat lebih dahsyat daripada kuarantin COVID-19, keluarga Yasir, Sumayyah diseksa, sakit, disakiti di kota Mekah. Rasulullah SAW menyebut satu perkataan motivasi, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, Allah menjanjikanmu syurga. Tengah kena seksa tu, meninggal selepas tu, mati dalam keadaan syahid. Wanita pertama, Muslim pertama yang mati syahid kerana dan untuk Allah ialah yang bernama Sumayyah, seorang Muslimah, isteri kepada Yasir, ayah dan ibu kepada Ammar bin Yasir. Rasulullah berikan motivasi. Agaknya macam itulah, nanti kita sakit, ya sabar ya, payah sikit lah kalau anak nasihat, kalau kawan-kawan lah, kawan-kawan kan, ji sabar ji, insyaAllah kan, sabar, entar sakit ni, kami tahu entar sakit ni, Allah menjanjikan untukmu syurga. Kami kenal you memang ahli masjid, kita beri semangat, you memang ahli masjid, sabar, syurga. Kita beri semangat kepada keluarga kita yang sedang sakit. Sakit, kanser sakit kan, sakit lain pun sakit belaka, sakit COVID-19 baru ni. Ada kawan saya 2 orang, insya-Allah 2 kali masuk ICU, 2 kali masuk ICU. Tapi alhamdulillah, tapi dia cakap, ya Allah Zat, dia kata ya Allah, syurga. Kita ingatkan diri kita, ya Allah, aku bersabar dengan penderitaan ini, syurga untukku dengan rahmat dan kasih sayangmu. Ampunkanlah dosaku ya Allah, ampunkan dosa. Muka surat 1 tu, syurga ialah tempat tinggal di negara akhirat yang luasnya seluruh langit dan bumi, disediakan untuk mereka yang mencintainya. Huruf besarnya itu mencintai Allah, yang mentaati Allah. Di dalamnya penuh dengan kesenangan dan kenikmatan, tanpa ada yang dapat mengurangi dan mengusik kesuciannya. Kenikmatan itu bersifat kekal, tidak pernah dilihat mata, mala ainun ra'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terlintas dalam pemikiran seorang manusia pun. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah syurga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Saya baca, jemaah ikut. Bismillahirrahmanirrahim.
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Dan itulah syurga. Tajuk buku kecil ni, dan itulah syurga. Kalau boleh buat perbandingan, inilah neraka dan itulah syurga. Tajuk buku kecil ni ambil daripada ayat ni lah. Ambil daripada cuplikan ayat ini, watilkal jannah, dan itulah syurga. Yang ni hazihin nar, inilah neraka. Ambil daripada ayat suci Al-Quran, surah Zukhruf ayat 72. Watilkal jannah allati uristumuha, dan itulah syurga. Allati, yang uristumuha, diwariskan kepada kamu. Bima kuntum ta'malun, disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Surah Az-Zukhruf ayat 72. Seterusnya bawah tu ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل
وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Subhanallah. Kalau boleh saya nak baca ayat ni sampai habis masa ya. Allah. Cukup dah. Baca ayat ni dah cukup dah. Clear, terang. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihat, dan khabarkan berita gembira kepada orang mukmin yang beramal soleh. Kita kena cerita, berikan khabar gembira. Kan? Ayah, ibu, Along nak beri khabar gembira ni. Apa Along? Alhamdulillah Along dapat kerja dekat Dubai lah. Khabar gembira. Mak ayah, Along tahu mak ayah dah lama dah doa. Dah lama dah doa mana ni, berita gembira dia. Gitu. Itu tahun pertama si Along ni bekerja. 10 tahun kemudian, ayah, ibu, ada berita gembira. Apa? Ni nak sponsor ayah ibu pergi haji. Gitulah berita gembira. Apa lagi berita gembira yang lebih dahsyat daripada yang berita gembira yang Allah Ta'ala khabarkan, iaitu Allah Ta'ala janjikan kepada kita syurga. Allah Ta'ala janji kita pada syurga. Anna lahum, apa berita gembiranya? Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Sungai, ada gambaran sungai. Mana kalau dalam penggambaran tu tengok ada sungai. Orang tengok tepi bergunung ni, kat dalam rumah pula, dalam rumah istana yang Allah Ta'ala sediakan kepada ahli syurga. Kemudian kita dibawa untuk melihat, lepas tengok sungai yang jernih, yang cantik tu. Ini gambaran umum, gambaran kena ayat-ayat lain lagi, kena baca hadis-hadis lain. Ni ayat ni je. Kemudian diajak kita untuk zoom kepada buah-buahan, masya-Allah, dan orang yang tengah pegang buah tu, kan? Kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali diberikan rezeki dia, bila tengok sungai mesti ada pokok-pokok, ada buah-buah. Buah-buah tu terus kepada atas pinggan yang indah, dan ada orang tengah pegang buah, dan zoom kepada perbualan ahli syurga. Ya Allah tuan, macam cantik detail ni. Dia sekejap-sekejap je, ting. Macam kita tengok iklan, orang buat iklan dalam 40 saat masuk belaka dalam tu. Masya-Allah. Sehingga kepada perbualan ahli syurga yang sedang memuja dan memuji Allah, yang sedang memuja dan memuji rezeki Allah. Apa kata ahli syurga? Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah yang pernah diberikan kami dulu. Ulama tafsir bincang, maksudnya buah-buahan di dalam syurga sama buah-buahan di dunia dulu. Sama. Macam kita lah, kita tinggal di bandar dulu, waktu kecil-kecil tinggal di kampung. Waktu kita jumpa sayur, contohlah ulam raja, kita pun sebut ulam raja ni sama dekat kampung dulu. Kita pun cerita ulam raja kat kampung besar lagi ke kemuk lagi ke ni. Bercerita lagi, kita cerita hak lepas dengan di dalam syurga. Nanti kita akan bercerita tentang buah yang kita makan, tapi buah yang di tangan kita di dalam syurga, Allahumma amin, Allahumma adkhilnal jannah, lebih cantik, lebih indah dengan buah yang kita makan. Buah yang sama di dunia dahulu. Bercerita pisang. Tak ingat ke kita dulu AJK Masjid yang susun pisang dekat hari Jumaat? Dia bercerita sama-sama geng AJK Masjid yang menguruskan pisang, orang sumbang. Ya Allah. Tapi ini lagi sedap lah. Memang nak syurga lagi sedap. Bercerita tu sedetail itu Tuhan ajak kita merasai, masya-Allah. Hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha.
dan mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah, di dalam syurga mereka diberikan pasangan azwaj, isteri-isteri yang suci. Isteri, tuan-tuan, ayahanda, datuk-datuk, Tan Sri menjadi ketua bidadari. Jangan nak susah hatilah, kan? Ustaz tak sempatlah poligami, tak apa. Allah Ta'ala tahu. Dan berita baik pada Puan Sri Datin-Datin, tak cemburu dah kita. Sini cemburu lah, nak buat macam mana, dah tua-tua pun cemburu juga, kan? Jadi tak apa, dekat dalam syurga nanti no cemburu-cemburu, tak ada lah. Mana cemburu ni satu aplikasi mazmumah yang masih lagi berbaki, delete, buang, tak ada apa. Datin-datin Puan Sri menjadi ketua bidadari, tak ada apa dah. Tak ada apa lah, masya-Allah. Ni clear ni, azwaj. Apa makna azwaj? Isteri-isteri. Isteri-isteri satu ke? Lebih daripada satu. Mana barang ahli syurga 2 bini je. Koman punya syurga kita duduk. Tahan di dunia. No, say no kepada zina, khalwa, sugar daddy, sugar baby shit ni. Tahan ni, kita nak dapatkan ni. Special lagi. Masya-Allah. Ada tertinggal terjemahan tu, hujung ayat tu wahum fiha khalidun. Ayat ni lagi best. Berapa lama duduk kat syurga ni? Kan kalau kita pergi ke lapangan terbang, saya pernah termasuk sekali, tuan-tuan, biasalah yang launch yang VVIP. Saya pernah termasuk sekali. Pernah diberi tanggungjawab dululah. 10 tahun lalu jadi mutawif kepada PM sekarang. Waktu itu PM sekarang pernah menjadi timbalan Perdana Menteri. Tabung Haji minta saya jadi mutawif. Mutawif kepada keluarga PM. Untuk haji, bukan umrah, untuk haji. So dapatlah kita termasuk yang VVIP ni lah. Masya-Allah, 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 masya-Allah. Kan? Akhirnya sekejap je lah. Berapa hari? Hajinya 16 hari. 16 hari tu, lepas tu kembali kepada asal. Berapa lama tempoh ni? Dia ada tempoh durasi kita. Hidup dunia pun sementara. Mewah macam mana pun sementara. Akhirnya kita akan duduk dalam kubur yang kita sama-sama kurang selesa di dalam kubur. Tahap keselesaannya, jom kita beramal sekarang. Masuk dalam kubur, tidak ada kita boleh buat karpet merah, tak ada. Siapa pun kita masuk alam barzah, setup dia bukan kita yang setting. Allah Ta'ala yang setting dengan niat amal soleh, mujahadah dan jihad kita yang kita buat sekarang. Masuk kubur sama. Kan? Masuk kubur sama. Walaupun yalah, atas kertas meninggal di Madinah, ke bumi di kuburan Baqi', itu impian kita. Meninggal di Mekah, di tanah kubur di Syara'i ataupun kubur Ma'la. Ma'la payah dah. Sini Bukit Kiara lah kan? Bukit Kiara lah kan, mana sini? Bukit Kiara lah dekat ni. Taman Tun pun ada juga, masya-Allah. Namun tempat tu yang penting kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wahum fiha khalidun. Itu tuan-tuan tambahan kita. Dan terjemahan tu. Dan mereka di dalam syurga kekal, khalidun, kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Kita di dunia ni 60, 70, 80 tahun. Lebih 80 tu dah tak ramai lah. Allah Ta'ala pilih je. Meninggallah kita. Duduk di alam barzah lebih lama lagi. Dulu selalu saya bagi contoh Tan Sri Pramli meninggal umur 44 tahun. Allah maghfir lahu warhamhu. Arwah Sudirman meninggal umur 38 tahun. Meninggal dah. Sekarang duduk alam barzah lama dan tunggu lama, kita tak meninggal lagi. Allah Ta'ala panjangkan umur kita, dapat bertemu jodoh. Asbab buku kecil ni mudah-mudahan tuan-tuan yang pegang dan kita yang sama-sama belajar selamat daripada murka dan api neraka dan berjiran nanti bersama kekasih Allah buah hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata amin. Amin. Masya-Allah.
Jadi kita berita gembira, berita gembira. Hujung perjalanan kita akan berkumpul dengan syarat janganlah meninggal tanpa syahadah. Jangan meninggal sikit-sikit merajuk sikit, merajuk sikit. Kan keluar Islam apa semua tu, Allah. Sebab tu masa kecil-kecil mak bapak pasak awal-awal kelas agama fardu ain. Pasak awal, pesankan, tinggalkan satu pesanan, wahai anakku, ayah tak lama lagi pun nak meninggal dengan ibumu, ayah nak pesan, susah macam mana pun, getir macam mana, jangan cabut Islam dan iman yang ada dalam tubuh badanmu, jangan sekali-sekali cabut. Kena pesankan nasihat itu. Nabi Yaqub ketika hampir meninggal dunia, Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anak dia. Pesan seorang Nabi, anak-anak dia pun Nabi-Nabi juga, pesan. Kita pesan anak-anak. Ayah pun tak lama ni, alung angan ni ayah nak pesan kamu ni. Alung ayah tengok pun tak berapa sangat pergi masjid. Pergilah masjid dah buka. Betul penjarakan 1 hingga 1.5 meter. Datanglah awal sikit. Kan, datang awal sikit. Mari ke masjid. Masjid dah buka dah. Kan? Jadi kita pesan, kalau ayah meninggal sehari 2 ni, jangan lupa masjid, jangan lupa sembahyang. Pesan dengan anak kamu, cucu ayah ni. Pesan-pesan hal-hal berkaitan dengan agama. Tuan-tuan sidang jemaah yang mati dikasihi oleh Allah. Muka surat 2 tu mengapa syurga? Mengapa syurga? Ada didatangkan ayat-ayat yang indah di hujung surah Al-Fajr. Jom kita baca hujung surah Al-Fajr ni, ada 4 ayat hujung surah Al-Fajr yang elok kita baca di waktu pagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, tetap dengan keyakinan dan bawaan baik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai. Fadkhuli fi ibadi, serta masuklah engkau ke dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurgamu. Kalau rajin lagi, tambah sikit, Allahumma adkhilnal jannah bidunil hisab bighairi azab. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurgamu tanpa hisab, tanpa azab. Shortcut. Shortcut minta. Kan. Jadi ini surah Al-Fajr ya. Allah Ta'ala panggil mereka yang memiliki hati jiwa yang tenang. Sebab tu antara ciri-ciri ahli syurga ialah
dia menenangkan, dia mencari solusi. Tengah gegawat sangat ni, bergawat 3-4 orang ni macam nak gaduh dia, bukan dia tambah lagi, apa kasih gaduh lagi. Ciri-ciri ahli syurga ni jumpa ni apa masalah, kenal dulu apa masalah. Kan kalau masalah tu boleh dikecilkan, ada zip ke apa ke cara nak kecilkan, kita kecilkan. Kalau masalah tu boleh dipotong-potongkan, oh okey masalah A, masalah okey, cerita dia nak cari solusi. Kan nak apa cara kita nak selesai masalah. Kita ada masalah nampaknya, A dengan B dengan C ni nampak macam ada masalah je. Apa jalan keluar? Jalan keluar yang pertama, duduk bincang. Bincang pun payah. Duduk bincang, kat mana titik temu kita ni? Last sekali titik temu kita Allah dan Rasul. Titik temu kita Al-Quran dan Al-Hadis. Masalahnya nak faham Al-Hadis, Al-Quran dengan Al-Hadis tu cara faham berbeza. Masalah cara faham, interpret yang berbeza. Tak apa, duduk lagi bincang. Bincang lama-lama. Perlukan berapa lama nak bincang? Bincang 1 jam tak cukup, tambah 2 jam. Bincang. Cari orang tengah kan. Tapi kalau tak bincang, masalah lah. Kena hati sentiasa berjiwa besar. Kita rakyat, tapi orang yang atas pada kita kena lebih lagi berjiwa besar. Nak masuk syurga, hati mahu sejuk, tenang, cari jalan keluar. Tak ada satu masalah pun tak ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Tapi hati kena mahu tenang dulu. Pemilik jiwa mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa mutmainnah, jiwa yang sentiasa tenang, jiwa yang sentiasa yakin, jiwa yang sentiasa bersangka baik. Jiwanya ada Al-Quran dan Al-Hadis Nabi SAW, bahkan kecintaan yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Sayang dengan orang beriman, sayang dengan orang yang belum lagi beriman, nak masukkan keimanan kepada orang yang belum beriman. Allah Ta'ala pesan kepada mereka ni, irji'i ila rabbik, pulanglah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Nama orang dah ni, radiyah. Ustaz, saya ada cucu kembar lah Ustaz, 2 orang perempuan. Nak bagi nama apa? Radiyah mardiyah. Cantik. Allah Ustaz, nama orang lama lah Ustaz. Nama makcik Radiyah. Radiyah, yang diredai, mardiyah, yang Allah yang meredai. Kita menjadi orang yang meredai ketentuan Allah Azza wa Jal, dan kita menjadi orang yang diredai oleh Allah SWT. Antara ciri ahli syurga ialah kita mesti radiyah dan kita mesti mardiyah. Dua-dua ni mesti ada kepada kita. Adakah kita dah ada sifat radiyah? Radiyah ni kalau nama perempuan, nama lelaki radi. Biasa kita nama radi. Orang Melayu sebab radi. Radi. Perempuan radiyah. Macam Rahmah lah. Puan Rahmah. Lelaki Encik Rahmat, Haji Rahmat. Radiyah, radi. Mardiyah, mardi. Madi ada nama kawan saya, nama Madi. Perempuan Mardiyah. Masya-Allah. Dua-dua ni kena ada bagi sifat ahli syurga, radiyah, mardiyah. Antara ciri radiyah, syukur, sabar. Masa senang-senang macam ni, syukur kita. Ustaz, hari ni saya bersyukur, besok tambahkan lagi kesyukuran. Lagi tambah lagi kesyukuran. Semakin berumur kita ni, semakin banyak syukur kita kepada Allah SWT. La in syakartum la azidannakum. Semakin kamu bersyukur, aku akan tambah lagi, janji Allah Ta'ala. Kemudian ni nak masuk syurga ni. Sebelum nak masuk syurga, kita kena berkumpul dulu di luar gerbang syurga. Sudah. Kenapa pula? Ni ayat 29. Fadkhuli fi ibadi. Sebelum nak masuk syurga, kita akan cari mak ayah kita. Kita akan cari suami isteri kita. Kita akan cari kawan kita, adik-beradik kita. Jumpa kat Allah, berpeluk-peluk. Sama-sama semayang subuh, sama-sama Allah. Jumpa kat luar, tak nak bayangkan. Reunion, tuan-tuan. Bila kali tak akhir, tuan-tuan, reunion. Seronok. Tak berapa seronok lah. Mana? Kau tak tahu ke? Dah meninggal dah. Dah tak berapa seronok lah reunion. Dia ada satu tahap umur ni tak seronok dah reunion. Tak seronok tu sebab tak ramai dah. Geng-geng nak reunion.
Dah tak ramai dah cerita. Lepas tu cerita pasal obat, cerita pasal sakit. Jumpa pun tak berapa lama sebab tertinggal obat. La ilaha illallah. Kalau nak makan pun, I tak boleh makan ni. Kata reunion macam mana? Dia reunion best umur 40, umur 30 best. Dia masuk umur 50 ni dah kan. Ada kawan-kawan pula yang mungkin tak berapa berjaya, tak apa nak datang lah, segan-segan sikit. Dia tak best. Paling best nanti nak masuk ke dalam syurga Allah SWT. Dan hujung ayat ni, udkhulul jannah la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah kamu ke dalam syurga, janganlah takut, janganlah bimbang, janganlah bersedih. Tidak adalah selama-lamanya kita akan tinggal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah makan dalam jannah. Jom kita berdoa untuk masuk ke dalam syurga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada sedikit penjelasan tentang isu solat isyraq. Solat isyraq dia 12 hingga 15 minit selepas waktu syuruk. 12 sehingga 15 minit selepas waktu syuruk. Waktu syuruk 7 campurlah. Campur 12 minit ataupun paling banyak 15 minit. Itu lepas waktu tu kita dah boleh sembahyang isyraq. Solat isyraq juga dikenali sebagai solat duha di awal waktu. Solat isyraq adalah solat duha di awal waktu, nama lain kepada solat isyraq. Jadi apa yang Ustaz sebut ni rujukan dia daripada, dia ada banyak pendapat sebenarnya, isu banyak ramai yang jemaah tanya. Jadi Ustaz senang, Ustaz clearkan, boleh ambil daripada laman web Mufti Wilayah. Itu yang latest, edisi latest. Kita dah tanya berapa kali, Ustaz pun ada tanya pada minta Jabatan Mufti keluarkan, dan mereka dah keluarkan artikel latest. Kalau Ustaz boleh share nanti, boleh jemaah saya share pada jemaah kat sini, jemaah boleh share dalam grup jemaah TTDI insya-Allah. Sekadar itu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.